Antara fokus negeri di bawah bayu, cadangan LPPB mengenai isu penyewa rumah PPR diteliti minggu depan dan KPDN memulakan misi rahmah ekonomi sempadan Malaysia Brunei. Laporannya terus saja bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin. Baik, Sahih. Keputusan berhubung cadangan Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB meminta penyewa rumah program perumahan rakyat PPR lebih 10 tahun mengosongkan rumah mereka akan dimuktamadkan minggu depan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata perkara itu akan diperincikan dalam mesyuarat Kabinet Negeri bagi mencari penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat. Kita akan buat keputusan. Walaupun ada teguran audit sedemikian, tetapi bagi saya kita berpendirian, kita tidak boleh lakukan itu kerana mereka yang tinggal di sana adalah mereka yang masih memerlukan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi kita tunggulah keputusan kabinet nanti pada minggu depan. Tetapi secara prinsipnya kita akan pastikan mereka terbela. Datuk Haji Ji mengulas mengenai notis mengosongkan kediaman dikeluarkan kepada penyewa tinggal lebih 10 tahun di beberapa PPR sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Berikutan teguran Jabatan Audit Negara berhubung ketidakpatuhan had tempoh menyewa ditetapkan. Ditemui pemberita selepas penutupan persidangan Majlis Perundingan Pelajar Sabah MPPS di Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Haji Ji turut memaklumkan kerajaan negeri bersetuju mewujudkan Rumah Transit Sabah Maju Jaya SMJ untuk golongan pelajar yang mencari kerja selepas tamat pengajian. Ia akan dipanjangkan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan agar dapat diwujudkan di PPR sedang dalam pembinaan dan sebagai permulaan sebanyak 50 unit disediakan dengan bayaran minimum. Penyediaan rumah transit ini antara cadangan dikemukakan peserta MPPS pada persidangan kali ini bertujuan meringankan beban siswazah yang mencari kerja mendapatkan rumah dengan kadar sewa rendah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub hari ini mengetuai misi rahmah ekonomi sempadan Malaysia Brunei, projek pembekalan gas petroleum cecair LPG tidak bersubsidi ke negara Brunei Darussalam di Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Ia merupakan kerjasama ekonomi antara dua negara menumpukan kepada pembekalan barangan keperluan. Untuk kerjasama ini, Petronas menerusi pengeluaran LPG di Loji Teluk Sepanggar bersetuju membekalkan LPG tidak bersubsidi kepada Brunei yang disempurnakan oleh syarikat Brunei Shell Marketing Company BMSC Sdn Bhd bermula 16 Jun sehingga 1 Julai 2023. Jadi jumlah yang kita akan hantar pada ketika ini adalah 150 tan metrik yang tidak bersubsidi yang kita telah memulakan projek ini, dan kita harap dengan pelancaran misi rahmah ini akan menjadi suatu titik tolak bagaimana kawasan sempadan ekonomi di antara Brunei dan Malaysia khususnya Sabah ini dapat kita pertingkatkan pada masa akan datang. Datuk Salahuddin memberi jaminan bahawa pembekalan LPG tidak bersubsidi ke Brunei ini tidak akan menjejaskan kelangsungan bekalan LPG dalam negara. Program Misi Rahmah Ekonomi Sempadan Malaysia Brunei ini akan turut diperluas kepada barangan keperluan lain yang akan diperincikan antara kedua-dua negara pada masa akan datang. Tambah Datuk Salahuddin, kerjasama ekonomi serantau terutama dengan negara jiran adalah potensi baharu yang wajar diterokai dan dipertingkat oleh pemain industri perdagangan sekaligus dapat memberi nilai tambah kepada negara terlibat dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Buat julung kali, RTM Sabah mengadakan pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023. Sebuah program memertabatkan seni budaya Bajau Sama antara suku kaum terbesar di Sabah. Kemuncak pertandingan bakal berlangsung 9 malam esok di Dewan Recital Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu, yang juga boleh ditonton secara langsung di TV2 dan Facebook RTM Sabah. Ikuti bingkisan yang disediakan Serina Olivia Chong melihat persediaan di sebalik tabir program ini.
Pertandingan Seni Warisan Juara Limbai merupakan pertandingan tarian tradisi mengetengahkan bakat muda tempatan. Pencarian bermula sejak beberapa bulan lalu dengan peringkat saringan melibatkan 14 sekolah. Ia mendapat kerjasama penaja utama AJ Production bersama rakan strategik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, UMS, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah dan Persatuan Rumpun Bajau Samal Sabah. Antara objektif utama pertandingan seni warisan Juara Limbai ini ialah bertujuan untuk menyemarakkan lagi perkembangan seni dan budaya di Malaysia, khasnya di Sabah. Selain kita memberi platform kepada penggiat seni tradisi Sabah untuk mengembangkan bakat dan karya seni budaya mereka. Persiapan akhir kini giat diadakan dan setakat ini berjalan lancar sama ada daripada aspek persiapan pentas dan pencahayaan. Bagi pihak RTM sendiri, bermula 19 hari bulan Jun hari itu, kita telah berkampung di Dewan Resital ini untuk melakukan kerja-kerja pemasangan set LED, pentas, dan juga di pihak peserta, mereka telah pun bersiap sedia baik dari segi tugasan sendiri maupun secara gabungan. Dan begitu juga dengan persembahan selingan kita, mereka telah pun bersedia. Sebanyak 3 sekolah menengah dan 3 sekolah rendah membabitkan 72 pelajar bakal berentap pada acara kemuncak iaitu SK Sembulan Kota Kinabalu, SK Pekan Kota Belut, SJK St. James Kota Kinabalu, SMK Kolombong Kota Kinabalu, SM Lokyuk Kota Kinabalu dan SM Maktab Sabah Kota Kinabalu. Setiap pasukan perlu membuat 2 persembahan iaitu tarian limbai tradisi dengan iringan pemuzik tradisi secara langsung dan tarian kedua menggabungkan 2 pasukan mempersembahkan limbai kreatif dengan iringan muzik -1. Tinjauan ketika sesi latihan menyaksikan kesungguhan setiap pasukan, memastikan kesempurnaan setiap lenggok dan gerak tari dalam koreografi masing-masing. Yang mencabarnya, kami kena siapkan 2 koreografi, iaitu limbai tradisi dan ada unsur komersial dan limbai kreatif. Kalau rendah dan sekolah menengah arasnya tidak sama, koreografer perlukan aras koreografi yang tinggi. Sekolah rendah sukar mau capai, tapi syukur abang-abang kakak dia bantu. I challenge myself to dance this kind of dance, traditional and creative, sebab somehow I need to be brave at this dance and I need to know this kind of culture. Pengalaman saya join Juara Limbai ini memang first time saya join, tapi memang sangat best. Kumpulan saya pun gembira juga ikut di pertandingan. Kami sangat-sangat happy. Kami harap kami boleh menjuarai juga lah. Melihat keterujaan pihak terlibat, khususnya pelajar, terdiri daripada pelbagai latar belakang untuk menjayakan pertandingan ini, membuktikan budaya tradisi seperti tarian limbai, cerminan perpaduan masyarakat majmuk yang hidup harmoni sejak zaman berzaman. Pesorongkam. Serina Olivia Chong, RTM. Dan bakal berlangsung malam ini raptai penuh pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2023. Bagi mengetahui keadaan semasa di lokasi Dewan Resital UMS Kota Kinabalu, kita terus saja bersama dengan Magdalena Depol di lokasi. Mac? Baik, terima kasih Radwin. Sekarang saya berada di Dewan Resital Universiti Malaysia Sabah UMS sempena dengan persiapan akhir pertandingan Seni Warisan Juara Limbai 2023 yang akan berlangsung esok 24 Jun 2023 hari Sabtu. Dan tanpa membuang masa, kita terus bersama pihak yang terlibat secara langsung menjayakan program ini bersama dengan Puan Roslina Imran, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid kesenian JPNS. Baik, terima kasih Puan kerana bersama dengan kita untuk petang ini. Mungkin Puan boleh komen secara keseluruhan bagaimana Puan melihat program Juara Limbai menepati objektif sektor pembangunan murid ini. Program ini memang sangat bertepatan dengan unit pembangunan bakat seni kerana kita memang ingin mencari bakat-bakat dan potensi di kalangan murid dan mencari ruang untuk murid-murid ini mempamerkan bakat-bakat tersebut. Okey Puan, bagaimana pula dengan kerjasama antara Jabatan Pendidikan dan Jabatan Penyiaran serta agensi lain berupaya untuk mengangkat program ini ke peringkat yang lebih tinggi? Memang
peranan agensi luar ini sangat penting untuk kami sebab di kementerian mungkin peluang itu tidak luas, tetapi apabila kita bergabung membuat kerjasama dengan agensi luar seperti RTM, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri Sabah yang sudah membuat kerjasama dengan JPNS, memang sangat membantu dan memberi platform kepada murid-murid di Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Okay, baik Puan, harapan Puan sendiri agar program sebegini bermanfaat untuk generasi baru? Ia sangat bermanfaat kerana kesenian dan kebudayaan ini sesuatu yang perlu diteruskan dan diwariskan kepada generasi akan datang, kerana sekiranya ia tidak diteruskan mungkin ia akan hilang. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Puan Roslinah Imran. Dan pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023 ini sebenarnya menonjolkan tarian tradisi dan kreatif Limbai yang merupakan tarian suku kaum Bajau, salah satu etnik terbesar di negeri ini. Dan kumpulan mana yang akan merangkul gelaran juara? Jadi jangan lupa saksikan pertandingan seni warisan Juara Limbai 2023 esok yang disiarkan secara langsung di TV2 dan juga RTM Klik, dan juga dapat disaksikan di Facebook dan juga TikTok RTM. Baik, saya Magdalena Depol, RTM, kembali kepada Radwin di studio, silakan. Baik, terima kasih Mike untuk laporannya. Sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali bersama dengan Sahih di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya dalam Berita Wilayah. Sahih. Terima kasih, Radwin.